Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Kita teruskan kuliah kita di bawah tajuk pengurusan pengeluaran dan di bawah subtajuk 1.2b jenis-jenis pengeluaran. Jadi pada kali ini saya akan kuliahkan berkaitan dengan jenis-jenis pengeluaran, iaitu jenis masa, kelompok, selanjar dan tempahan. Ada 4 jenis semuanya. Okay, lihat dulu pengeluaran masa. Jenis masa ini di situ ada double S, double S bukan MASA, MASSA, iaitu mass production, iaitu pengeluaran secara besar-besaran, iaitu memerlukan simpanan stok yang banyak dan penghantaran segera produk kepada pelanggan. Aktiviti pengeluaran lazimnya berjalan secara automatik ataupun robotik melalui kawalan sistem komputer. Piawaian produk yang tinggi, iaitu standard produk yang tinggi, diperlukan untuk menghasilkan produk yang seragam. Ini konsep standardization ni diaplikasi dalam jenis pengeluaran masa ini. Produk yang dihasilkan boleh disimpan sementara menerima pesanan daripada pelanggan. Maksudnya di sini dia keluarkan dengan banyak, simpan dalam gudang ataupun warehouse dan menunggu permintaan daripada pengguna. Hal ini membantu mengelak berlakunya masalah kehabisan stok. Ini khususnya bagi produk-produk yang melibatkan komoditi, yang mana bahan mentah tidak boleh dihasilkan dengan segera, jadi pihak kilang akan memprosesnya dahulu. Lepas tu disimpan di dalam gudang dan akan dipasarkan apabila mendapat tempahan. Contoh-contoh produk yang menggunakan jenis pengeluaran masa ini ialah seperti gula, minyak masak, tayar, lampu dan alat-alat tulis. Kita pergi kepada contoh-contoh pengeluaran secara masa ini. Dapat lihat di paparan ini, iaitu tayar kenderaan yang dihasilkan dengan begitu banyak untuk dipasarkan. Dan kamu boleh lihatlah jenama tayar yang berada di Malaysia ini begitu banyak sekali, dan ada di antaranya adalah diimport daripada luar negara. Kemudian minyak masak yang dihasilkan melalui minyak kelapa sawit juga dipasarkan di seluruh dunia, dan juga beras juga dipasarkan ataupun diimport daripada luar negara dan dipasarkan di dalam negara kita, dan merupakan jumlah ataupun volume yang banyak sebab ini adalah makanan asasi masyarakat Malaysia. Okey, ini contoh sebahagian daripada pengeluaran secara masa. Dan kita lihat kaedah yang kedua, jenis pengeluaran, iaitu jenis kelompok. Melibatkan penghasilan beberapa jenis barang yang mempunyai fungsi yang sama dalam saiz yang sederhana. Kilang akan mengatur pekerja secara sistematik bagi membolehkan kemudahan dan tenaga kerja sedia ada digunakan secara optimum untuk mengeluarkan barang yang berbeza. Saya bagikan di sini contoh penerbitan buku-buku kumpulan karang kraft seperti buku akademik, buku novel, buku resipi dan buku kraft. Ini adalah sebahagian daripada produk-produk yang dihasilkan oleh kumpulan karang kraft. Kamu tahu kan, kumpulan karang kraft ni adalah syarikat percetakan yang menghasilkan banyak jenis majalah, surat khabar sinar. Itu adalah kumpulan karang kraft, dan juga buku-buku akademik yang ditandakan dengan keluaran karang kraft. Jadi apa yang kita nak lihat di sini adalah bagaimana ia dikelompokkan produk tersebut semasa pengeluaran. Kalau kamu lihat contoh-contoh yang ada di skrin ini, kita lihat ada novel, ada buku-buku akademik, ada buku-buku kraft yang berkaitan dengan koleksi jahitan, dan juga resipi, buku-buku resipi. Jadi bagaimana mereka mencetak produk-produk ini di dalam kilang? Adakah seperti mereka mencetak surat khabar? Sudah sepertinya tidak. Sebab di dalam kilang ini
sudah semestinya hasil-hasil penulisan ini datang daripada wartawan-wartawan yang berbeza. Lepas tu mereka akan melalui proses editing yang berbeza dan barulah mereka membuat master copy untuk dicetak. Jadi saya boleh gambarkan kilang karang ini berbentuk seperti ini. Kamu tengok dalam bay editing ini, kita lihat wartawan-wartawan sedang mengedit bahan-bahan berita untuk dicetak sebelum dicetak. Jadi kemungkinan di sini ada kumpulan datang daripada novel, datang daripada kumpulan kraft iaitu berkaitan dengan jahitan. Lepas tu ada kumpulan yang daripada resipi dan ada kumpulan yang datang daripada buku-buku akademik. Jadi mereka ni berbagai-bagai disiplin. Jadi mereka dikelompokkan dalam kelompok berdasarkan produk. Jadi lepas tu mereka masuk ke bahagian master copy untuk membuat master copy bagi urusan pencetakan. Jadi masih lagi dalam kelompok yang sama, iaitu kelompok novel, kelompok buku akademik, kelompok buku kraft dan sebagainya. Mereka tidak akan bercampur. Lepas tu barulah printing itu berlaku. Dan printing ini mesti disiapkan mengikut kelompok juga. Maksudnya habis satu, kalau ada satu saja conveyor line di dalam kilang ini, maka mereka akan menunggu batch by batch lah. Kalau dia ada 3 conveyor line ataupun 3 mesin printing, maka kelompok-kelompok ini akan dimasukkan mengikut mesin printing berdasarkan kelompok production yang telah ditetapkan. Jadi maksudnya di sini kelompok-kelompok jenis produk yang dihasilkan itu tidak akan dicampur di antara satu sama lain. Seterusnya kita pergi kepada kaedah yang ketiga, iaitu selanjar. Continuous. Pengeluaran jenis ini umumnya beroperasi, tak semestinya, beroperasi 24 jam berterusan tanpa henti dan berulang-ulang. Ada yang bukan 24 jam, mungkin 16 jam saja, iaitu dia running untuk 2 shift. 2 shift maksudnya 16 jam. Kalau 24 jam, 3 shift, 3 kumpulan, non-stop lah. Kebiasaannya hanya satu jenis produk saja yang dihasilkan tetapi dalam volume yang amat tinggi. Maksud satu jenis produk ni dalam kilang itu boleh jadi ada 3 atau lebih daripada satu produk. Tetapi dalam satu line itu hanya satu produk saja yang dihasilkan. Bukan lebih daripada satu. Maksudnya produk A itu akan berada di atas barisan proses itu daripada mula sampai habis dan bersambung pada keesokan harinya, tanpa melibatkan barisan produk yang kedua. Produk mempunyai pempiawaian yang amat tinggi, maksudnya standardization tadi yang amat tinggi, maka aliran pengeluaran adalah secara linear dan sukar diubah. Maksudnya dia dah setting produk tu daripada input bahan mentah tu sampailah produk akhir. Jadi nak tukar kepada standard produk yang kedua tak boleh pada line itu. Selalunya begitulah. Jadi sebab tu dia kata di sini 24 jam, so non-stop. Jadi tak perlu kita ubah punya setting. Sebab produk A dengan produk B tak sama. Contoh yang macam ni lah, kalau kamu buat farm fry, potato chips, dia ada banyak perasa kan. Ada banyak perasa. Kemungkinan dia akan menggunakan conveyor line yang berbeza. Sebab dia punya perasa dia lain, kemungkinan dia punya packaging dia lain, labeling dia pun lain. Jadi dia tak perlu nak ubah dia punya setup tu. Lepas tu volume di dalam tu mungkin juga berbeza berat dia. Lepas tu menggunakan peralatan yang sama dalam jangka masa yang lama. Jadi dalam satu produk itu dia menggunakan mesin ataupun alat yang sama. Jangka masa yang lama maksudnya non-stop lah.
So saya bagi contoh di sini, full automatic potato chips french fries production line. Boleh kamu lihat di situ, daripada hujung sebelah kiri itu dia mula sampailah di sebelah kanan berakhir. Maksudnya bila input bahan mentah masuk daripada depan sana, dia akan terus sampai ke produk akhir siap di sebelah kanan saya ni. Okay, itu non-stop lah. Dia tak perlu keluarkan. Tak seperti yang produk ada setengah produk, dia keluar daripada line ini untuk sementara waktu dan produk lain akan masuk. Dan yang terakhir adalah tempahan. Yang ni mudah untuk kita faham, iaitu pengeluaran melibatkan penghasilan produk spesifik mengikut tempahan, pengguna dalam kuantiti yang kecil, produk yang dikeluarkan adalah unik, mempunyai nilai tinggi dan melibatkan tempoh tidak menentu. Jenis pengeluaran ini melibatkan penggunaan tenaga pakar yang memiliki kemahiran dalam bidang berkaitan. Contoh pembinaan rumah, tempahan perabot, catering, tempahan pakaian. Ini lebih kepada customize produk, iaitu produk itu diminta mengikut ataupun dihasilkan mengikut kehendak pengguna. Habis siap, maka siaplah satu penghasilan produk. Contohnya macam tadilah pembinaan rumah. Daripada mula design sampailah serahan kunci. Jadi habis satu pengeluaran. Jadi bagi tempahan. Ini adalah contoh macam perabot. Ini adalah bentuk tempahan yang mana dia kena ukur mengikut keperluan pengguna. Kalau dia buat ikut saiz dia, mungkin produk ini tidak dapat disesuaikan di dalam rumah. Okey, jadi kita telah pelajari dalam kuliah ini berkaitan dengan jenis-jenis pengeluaran, iaitu masa, kelompok, selanja dan tempahan. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.